Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan, sila buka pada muka surat 379 surah An-Naml ayat yang ke-23. Surah An-Naml ayat yang ke-23 pada muka surat 379. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha عرش عظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml ayat yang ke-23 yang bermaksud, sesungguhnya aku dapati seorang perempuan. Ayat ni sambungan daripada ayat yang lepas, iaitu perbualan antara burung ataupun hudhud dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sesungguhnya aku dapati seorang perempuan, iaitu Puteri Balqis, memerintah mereka, dan ia diberikan kepadanya serba sedikit dari tiap-tiap sesuatu yang diperlukan, dan ia pula mempunyai singgahsana yang besar. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Aku dapati raja perempuan tadi dan kaumnya sujud kepada matahari dengan meninggalkan ibadah menyembah Allah, dan syaitan pula memperelokkan pada pandangan mereka perbuatan syirik tersebut, lalu menghalangi mereka dari jalan yang benar. Oleh itu mereka tidak beroleh petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. Mereka dihalangi oleh syaitan supaya mereka tidak sujud menyembah yang kamu rahsiakan serta apa yang kamu zahirkan. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Allah tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang besar. Qala sananzuru asadaqata am kunta minal kadhibin. Lalu Nabi Sulaiman pun berkata, kami akan fikirkan dengan sehalus-halusnya, adakah benar apa yang engkau katakan wahai Hudhud,
ataupun engkau dari golongan yang berdusta. Idhhab bi kitabi hadha fa'alqih ilaihim ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. Pergilah, bawa suratku ini serta campakkanlah kepada mereka. Kemudian berundurlah dari mereka. Dalam pada itu perhatikanlah apa tindak balas mereka. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Setelah membaca surat itu, berkatalah raja perempuan tadi, Puteri Balqis, di negeri sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sepucuk surat yang mulia. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaiman dan kandungannya seperti berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Surat itu tertulis dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Dan janganlah kamu meninggi diri terhadapku, dan datanglah kamu kepadaku dengan menyerah diri, beriman dan mematuhi ajaran agama Allah. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. Puteri Balqis berkata lagi, wahai ketua-ketua kaum, berilah penjelasan kepadaku mengenai perkara yang aku hadapi ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu perkara sebelum kamu hadir memberikan pendapat dan mempersetujuinya. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Wal amru ilayki fanzuri madza ta'murin. Qalu nahnu, lalu mereka menjawab pembesar-pembesar tadi, kita adalah orang-orang yang kuat, gagah dan amat berani merempuh peperangan, dan perkara itu walau bagaimanapun terserahlah kepadamu. Oleh itu fikirkanlah apa yang engkau hendak perintahkan. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha waj'alu a'izzata ahliha adillah. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. Puteri Balqis berkata, sesungguhnya raja-raja apabila masuk ke sebuah negeri, mereka merosakkan dan mereka menjadikan penduduk yang mulia hina dina, dan sedemikianlah itulah mereka akan lakukan. Mereka beranggapan, ataupun raja ataupun Puteri Balqis ini beranggapan, setiap mana-mana pemerintah yang akan memerintah ataupun berperang mesti akan merosakkan semua yang ada di negeri tersebut.
wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah fanaziratun bima yarji'ul mursalun. Dan bahawa aku hendak menghantarkan hadiah kepada mereka. Lalu Puteri Balqis mengatakan, apa kata? Kita hantarkan hadiah kepada Nabi Sulaiman tadi. Kemudian aku akan menunggu apakah balasan yang akan dibawa balik oleh utusan-utusan kita. Wallahu alam. Sama-sama kita dengarkan insya-Allah ulasan tafsir daripada Al-Fadil Ustaz Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang sahabat-sahabat sekalian, ayat yang kita ambil pagi ini ada mengandungi beberapa pengajaran yang sangat besar maknanya. Saya tidak pergi satu ayat-ayat, cuma nak jelaskanlah bagaimana bila Nabi Allah Sulaiman AS mendapati bahawa seekor burung di antara tentera dia ni ialah manusia, jin dan burung-burung. Itu disebut pada ayat sebelumnya. Dan bila Nabi Allah Sulaiman AS mendapati burung tak ada, lalu Nabi Sulaiman AS memitahkan, hadapkan burung Hud kepada aku, dan aku akan hukum dia kalau dia cuba berbohong, cuba lari daripada tugas dia. Tapi bila ayat yang 23 ni, bila burung Hud atau burung belatuk tu datang berjumpa Nabi Allah Sulaiman AS, dan dia membawa satu aduan. Tapi yang menariknya, aduan dia ialah dia kata dia tengok ada seorang perempuan raja, dia ni ada kerajaan yang besar, dan masing-masing dia dapat wa'utiyat min kulli syai'in, diberi pada dia setiap sesuatu, benda keperluan dia, air dia, kehidupan dia, dan walaha arsyun azim, dia ada kerajaan yang besar. Tetapi Nabi Allah Sulaiman AS, bila ada orang mengadu, dia tidak terus terima aduan. Yang penting kita tengok sini, bila Hud kata kerajaan tu dia ada raja perempuan, kemudian kerajaan dia besar, kemudian rakyat dia sembah matahari, tidak sembah Allah, dan syaitan menghias amalan syirik dia tu seolah satu benda yang baik, dan dia mengadu kepada Nabi Sulaiman AS bahawa dia tidak sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sedangkan Allah tu punya kerajaan yang besar, yang sangat agung. Apa menarik pada ayat 27, kata Nabi Sulaiman, qala sananzuru asadaqta am kunta minal kazibin. Aku akan siasat aduan Hud ni betul ke tidak. Makna dia tidak terus bila orang mengadu je kita sebagai pemimpin ke raja ke, bila orang mengadu, kita jangan terus terima. Kena siasat dulu. Walaupun yang mari itu burung, kita fikir burung ni tak menipu kot kalau banding dengan orang. Agak tuan burung tu lagi kuat menipu daripada burung dia. Tapi Nabi Sulaiman AS, dia kerajaan yang besar, dia terus tak bertindak. Cuma dia test, diuji betul ke tak betul aduan yang sampai. Tambah-tambah zaman kita sekarang, orang madu macam-macam. Aduan tersebut kena siasat dulu betul ke tak betul. Kemudian macam mana cara Nabi Allah Sulaiman AS menyiasat? Dia panggil burung, dia kata, kamu bawa surat aku ni, kamu campakkan kepada Balqis, tapi lepas kamu campakkan, summa tawalla anhum, kamu jangan duduk situ, letak surat, kamu tunggu di luar, jangan tunggu situ. Dalam tafsir dia kata, kalau beri surat kemudian tunggu, mungkin burung tadi akan diberi makan dan sebagainya, akhirnya ditangkap.
Dia kata utusan ni pun kena jaga juga. Utusan mari jumpa ni kena sogok sikit, kena rasuah sikit, kena apa sikit, akhirnya benda yang betul jadi tak betul. Jadi Nabi Sulaiman kata, kamu letak surat, kamu tunggu di luar, jangan tunggu situ. Kamu tengok, perhati, fanzur maza yarji'un, kamu perhati apa yang mereka buat dengan surat yang dihantar tu. Yang menariknya, bila Balqis terima surat tu, dia kata, ya al-mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai pembesar-pembesarku, aku terima satu surat, dikata kitabun karim, satu kitab, satu tulisan yang mulia. Berarti dia Balqis ni bila dia baca surat tu kandungan dia dua benda je. Dia tu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Peringatan pertama, surat daripada Nabi Sulaiman AS dan dengan nama Allah yang Maha dia punya konten ayat tu, Allah ta'alu aliyya wa atuni muslimin, bahawa jangan kamu meninggi diri, jangan sombong, mari atuni, kamu datang menghadap aku, muslimin, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendek je, ringkas surat dia, ringkas tapi kandungan dia cukup. Padan dah. Kadang-kadang surat ni berjela-jela, maksud sikit je, minta duit sikit, ujung. Tapi surat tu panjang, bercerita macam-macam. Tapi yang dikendaki sikit. Nabi Sulaiman surat dia pendek. Apa dia? Jangan sombong dengan Allah Ta'ala, mari jumpa aku sebab dia Rasul, dan beriman dengan Allah. Dan satu lagi yang menarik ialah Nabi Balqis ni bila dia dapat surat tersebut, dia tidak terus bertindak. Dia panggil pembesar-pembesar dia untuk dengar. Dia ada mesyuarat, dia panggil pembesar dia, beri pandangan. Kerana kata dia bahawa aku tidak pernah memutuskan satu perkara yang besar, melainkan aku akan mengadakan mesyuarat dengan kamu semua dulu. Ini satu perkara di mana pemimpin dia kena adakan mesyuarat, dia kena buat mesyuarat, dengar pandangan, tetapi keputusan di tangan dia. Tak semesti dia ikut pendapat orang yang beri pandangan tu, tak semesti. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa amruhum syura bainahum fa iza azamta fatawakkal Allah. Dia kata bukan faiza azamtum. Adakah mesyuarat dengan mereka ya Rasulullah? Bila kamu dengar semua, kamu dah berazam, kamu buat keputusan seorang diri. Jadi keputusan tu duduk tangan pemimpin. Kadang-kadang kita kata semua yang hadir itu kata tak setuju. Pemimpin kata setuju. Setuju. Lepas dia buat keputusan, kita kena dukung. Tak semestinya pemimpin tu bila dengar kita buat mesyuarat, dengar pendapat, kita mesti pegang pendapat orang ramai. Tak semesti. Ayat ini menunjukkan pada kita, pemimpin-pemimpin dia berkata, wahai Balqis, kita ni kerajaan besar, ulu quwwatin wa ulu ba'sin, kita kerajaan yang kuat, yang teguh, yang berani, dan boleh bertindak. Maknanya kalau kamu nak lawan Sulaiman ke nak lawan apa pun, kita kerajaan yang kuat, kerajaan yang besar, kita ada kekuatan yang sungguh-sungguh. Terpulang pada kamu, terpulang pada kamu wahai Balqis, fanzuri maza ta'murin. Terpulang pada kamu, kamu nak suruh kami buat apa. Tapi menariknya Balqis dia ni bila dengar pendapat tu, dia kata pada dia, qalat innal muluka iza dakhulul qaryatan afsaduha. Kamu kena ingat, bila mana-mana kerajaan mari menyerang satu negara, bila dia masuk ke negara, dia akan, bila perang dia akan rosak. Perang akan rosak, hancur negara, hancur bangunan, hancur manusia. Kemudian kamu kena fikir, waja'alu izzata ahliha azillah. Dia akan menyebabkan bila berlaku perang, orang yang mulia zaman kita sekarang tiba-tiba jadi hina. Dihina, ketua-ketua kena tawan, kena cedera anak isteri, macam-macam. Bila berlaku peperangan, akan berlaku perkara ni. Iaitu dia, Balqis mengambil jalan elakkan peperangan. Kalau perang berlaku, negara hancur, negara musnah, kita hidup aman damai, tiba-tiba macam kita tengok Iraq satu masa dulu negara yang cukup. Libya satu negara yang peliklah, hebat luar biasa zaman Muammar Gaddafi. Rakyat dia belajar semua ditanggung, hospital free semua, nak kahwin dapat hadiah, diberi rumah lagi rakyat dia, semua. Tetapi bila hari jatuh saja, bila kerajaan mereka masuk, kita tengok apa berlaku. Rakyat dia jadi susah. Dan begitulah bila setiap kali peperangan, sebab tu cuba elak peperangan. Wa kazalika yaf'alun. Dan begitu kalau kita buat,
Kita akan, cuma kata Balqis, aku fikir kita hantar utusan bawa hadiah. Bawa hadiah ke Sulaiman, kemudian kita akan tengok apa tindakan Sulaiman selepas hari itu. Maknanya dia ambil kesimpulan, ambil pendekatan, jaga hubungan diplomatik, buat baik, pergi jumpa dan bawa hadiah. Ya, bawa hadiah. Nanti pada ayat berikutnya kita akan tengok hadiah. Dalam tafsir dikata hadiah tu ialah diheret emas, jongkong emas. Daripada Yaman tu dia bawa jongkong emas yang banyak sampai ke Palestin. Ya. Tapi bila sampai Palestin, dimasuk dalam istana Sulaiman, batu jalan Nabi Sulaiman tu emas semua. Batu jalan dia. Dia kata kita ni bawa batu jalan Nabi Sulaiman. Kita diingatkan bagaimana ya, jawapan Nabi Allah Sulaiman, bahawa dia bukan penting ke hadiah, walaupun hadiah tu bagus, tapi dia penting ialah petunjuk hidayah. Saya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.